Tuan-tuan tahu tak, di dalam hadis Imam Bukhari menyebut syaitan apabila dia dengar azan dia akan lari, hatta lahu durat, sehingga terkentut-kentut lah bahasa kita ni. Belah tu dengar azan dia tibelah, dengar azan dia tibelah. Sebab apa dia dengar azan dia belah? Banyak sebab yang ulama bagi tahu. Pertama, kerana muazzin ini dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebut siapa yang azan lebih kurang 12 tahun, aku akan bantu untuk syafaatkan dia nanti di akhirat. Sebab apa orang yang muazzin ni, Nabi SAW beri satu jaminan yang luar biasa pada dia. Kerana dalam hadis yang lain menyebut sejauh mana suara muazzin itu dilaungkan dengan kuat, semua batu, semua pokok, semua benda yang mendengar azannya itu nanti akan jadi saksi untuknya nanti di akhirat. Nanti akan jadi saksi untuknya di akhirat. Lagi jauh, lagi lama hang azan. Lama tu maknanya tempoh 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 25 tahun tengah duk azan. Berapa banyak benda-benda yang duk ada di keliling kelalang kita akan menjadi saksi pada kita nanti di akhirat esok ni. Batu muazzin, kata Nabi SAW, atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah, orang yang paling panjang tengkok dia, maknanya orang yang diberi keutamaan dan kemuliaan di akhirat, VVIP, antaranya orang yang muazzin. Kerana bila dia selalu azan, maka ada banyak saksi untuk dia. Dan setiap orang yang mai semayang tu tuan-tuan yang dengar azan, sedikit daripada panggu pahala muazzin akan dapat. Kerana dia lah azan. Kerana berapa ramai di dunia ini yang tunggu azan baru mai semayang. Walaupun dia tahu 1/2 azan, dia tak main semayang lagi. Tak azan lagi. Tak azan lagi. Tunggulah Ustaz. Tak azan lagi. Lalu 25 minit. Abang tak pergi semayang kau ni? Tak azan lagi. Azan apa-apa, mungkin 2 dah. Rupanya mikrofon rosak. Dia tak pergi. Dia kira tak azan, dia tak pergi. Tunggu azan. Waktu bila orang tak layan dengan azan? Waktu maghrib bulan puasa. Katalah azan 7.30, tapi dah 7.40. Ada orang tunggu sampai 8.15. Tak azan lagi. Tak azan lagi. Malam sikit. Tak nak pasal. Hantar azan 7.30, ambil pasal mikrofon terbakar ke, Tok Imam hangit ke, masjid hangui ke, dia tak nak kira. Cukup 7.30, aku makan dia. Time makan kita ingat time dia. Time semayang tak. Muazzin hebat sebab suara dia, bukan suara dia lantang, kerana banyak saksi untuk dia. Kata ulama, syaitan selain daripada dia allergic dengar nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia tak boleh dengar, dia belah. Antara salah satu yang dia belah adalah dia tak mau jadi saksi untuk benda yang baik. Aku setan kot, takkan aku jadi saksi kat akhirat. Kawan ni duk azan 12 tahun, duk azan 10 tahun, 5 tahun aku nak azan, biar aku belah. Dia pun belah. Tapi dia belah di Pulau Pinang ni, dia teruk tuan-tuan. Dia belah masjid, dia belah masjid negeri, dia pergi masjid Kampung Baru belakang ni, dia kena lagi. Dia lari pula masjid Kampung Baru belakang ni pula, dia pergi pula masjid York Road, baru dah azan pula, rancak lah York Road, kena pula sekali lagi. Pelanting pula pergi Syekh Usuk. Syekh Usuk pula azan isyak lagi, dia pelanting pula. Kira duk pelanting lah. Syaitan duk Pulau Pinang paling teruk sekali dia kena tengah azan. Paling teruk dia kena masa dia duk azan. Sebab tu dalam amatan saya lah, bukanlah officially buat kajian ke tu, tempat-tempat yang selalu duk azan tuan-tuan kan, azan, saya duk tengok kampung tu, masjid tu, taman tu, flat tu yang surau dia aktif duk azan tiap-tiap waktu. Gejala sosial dia ada, kurang. Ada, tapi tak banyak. Adalah ramai-ramai itu, ada 2-3 orang apa ketum ke apa sikit macam tu ya. Berbanding dengan tempat yang tak pernah azan, syaitan ni dia syok duduk situ sebab pot dia tang tu. Dia tak payah kelang kabut azan, dia tak payah belah, azan dia tak payah belah. Jadi orang duduk di situ jadi macam bawa, Pulau Pinang kata, bawa aci ronda, kok dan ku tu je, jadi buat tu, buat ni, buat tu, merepek semua buat. Jadi bila kebiasaannya apabila tempat tak ada azan, maka balik kita pada perbincangan hadis kita balik, lebih banyak kebaikan yang kita buat,
lebih banyak saksi yang kita ada, maka lebih dimudahkan nanti kita di akhirat. Kalaulah tuan-tuan di mahkamah kita di Malaysia ni, kalau kita buat benda jahat, CCTV tengok, dia ni tengok, dia tu tengok, pekedai tu tengok, dia tu pula dashcam kereta pula rakam kita buat benda tu semua. Jadi bukti banyak tu, apabila diserah kepada mahkamah, maka kita tak ada nak bela diri. Memang kita kena masuk mahkamah, kau kena sebat ke apa, mesti kena. Tapi bukti kata kita tak buat tu, kita bawa lebih banyak daripada benda yang dibuat tu. Tak, dia ni jadi saksi, dia ni tengok sebenarnya macam ni. Contohnya, maka peluang nak selamat tu lebih besar lagi. Maka kita nak selamat di akhirat, di dunia, jangan lokek buat benda yang baik. Selalu saya suka habaq derma masjid lah. Tuan-tuan singgah masjid mana-mana pun tak apa kat muka bumi ni. Mana-mana masjid, terutama bukan tempat kita ni. Tuan-tuan pi jalan pi Terengganu ke, jalan pi Johor ke, pi Legoland ke, pi Terengganu ke, pi Melaka ke, pi mana-mana, tuan-tuan singgah masjid tu, tuan-tuan buat apa? Banyakkan tanam kebaikan-kebaikan di situ. Derma masjid, tengok orang susah kat luar tu. Maksudnya saksi untuk kita ni bukan di Pulau Pinang, di Masjid Negeri, di Tanjung, Jelutong, Gelugok, Balepas, Teluk Kumbak saja. Tapi saksi kata kita buat baik ni, daripada Johor akan ada saksi untuk kita, daripada Melaka jadi saksi untuk kita. Tambah tuan-tuan kalau pergi Mekah, pergi buat umrah, tengok macam-macam orang duk ada. Belakang situ orang susah-susah situ, Afrika ada, Nigeria ada, Afghanistan ada. Tengok dia tu, beli nasi kat dia, beli roti kat dia apa, bungkus bagi kat dia. Kami kalau pergi umrah hujung tahun, saya buat apa? Buat collection dengan jemaah semua. Kita tipi kat belakang, dekat belakang tu ada kebiasaannya orang Pakistan susah ni lah, dia suka duduk di situ. Bukan semua susah, yang susah dia suka duduk. Tapi tak susah pun kadang-kadang dia selit ke. Dia tengok saya empoi punya ration duduk beratok, nasi dengan ayam ketui semua, biryani semua, dia tiba buat muka macam teruk gitu, dia tiba beratok. Padahal dia saja nak makannya, tak apalah, batal lah. Mereka bagi makanan. Ui tuan-tuan, saya nak bak tu, yang ambil makanan kita tu orang negara lain. Lagi banyak kebaikan kita buat tu, maknanya kita pasak kebaikan kita tu seluruh dunia, kita ada ruang. Saya tak pergi Mekah lagi Ustaz. Tak apa, tak pergi Mekah, boleh pas dekat orang. Nah, saya pergi Mekah kan, nah tolong Ustaz bagi ke orang susah gitu. Kadang-kadang pekerja Masjidil Haram, mereka duk bersih lantai lah, duk sapu lah, duk mop lah. Alah pegang 5 rial sambil duk jalan, gabui bagi kat tangan dia, jalan buat tak reti gitu ya. Tu semua tu tuan-tuan, bukan saja 5 rial tu tak ada apa. Yang lebih besar daripada 5 rial tu adalah kebaikan yang kita buat di merata-rata tempat tu akan menyebabkan banyak saksi kita untuk bantu kita memudahkan hisab kita nanti di akhirat.